Bertarikh 13 Jun 1971, satu operasi besar-besaran telah dilancarkan yang bernama Operasi Iblis, bertempat di kawasan Hutan Korbu, Sungai Siput dan Tanah Hitam. Di dalam operasi inilah Kapten Mohana Chandran, anak lelaki Welayutan, telah gugur ditembak oleh pengganas komunis yang beroperasi di kawasan tersebut. 13 Jun 1971, selepas 10 hari membuat rondaan untuk menjejaki pengganas komunis di kawasan hutan simpan Kinta, pasukan 4 Regimen Ranger Diraja 4 RRD yang diketuai oleh mendiang Kapten Mohana telah menjumpai sebuah kem komunis yang dianggarkan boleh memuatkan seramai 50 orang. Namun demikian, kehadiran mereka telah disedari oleh musuh, maka berlakulah satu pertempuran yang begitu hebat di antara kedua-dua pasukan. Akhirnya Kapten Mohana telah terbunuh dan 2 anggota lagi turut tercedera. Apabila terdapat tanda kehadiran musuh di hutan simpan Korbu, Sungai Siput dan Tanah Hitam antara 8 Mei hingga 31 Mei 1971, satu kumpulan risik telah dibentuk. Risikan yang diterima ialah musuh baru sahaja memasuki kawasan tersebut, dipimpin oleh DCM Chong Kwai Hong, dikenali juga sebagai Chong Cho. Yang tidak diketahui ialah musuh sebenarnya telah berada di kawasan tersebut sejak 2 bulan sebelumnya. Kubu tersebut telah diperkuatkan dengan parit dan mempunyai dapur bawah tanah. Untuk memusnahkan musuh tersebut, satu pasukan telah ditubuhkan, iaitu Unit Combat Intelligence Squad ataupun UCIS. Pelaton unit risikan gempur 4 RRD terdiri daripada 10 anggota diketuai oleh Kapten Mohana Chandran. Daripada pasukan 4 RRD, ejen khas kerajaan, Surrender Enemy Personnel daripada darurat pertama ataupun SEP, Special Branch dan anggota-anggota daripada 3 regimen risik. Mereka telah ditugaskan menyiasat pergerakan musuh di hutan Ulu Kinta, Perak. Kumpulan gabungan ini telah dimasukkan ke kawasan operasi pada 3 Jun 1971. Ia diketuai oleh Kapten Mohana Chandran dan dibantu oleh Lieutenant M. Donald Patrick John. Mereka telah bertolak dari Ken Suvla Line Ipoh dengan 2 buah trak 3 tan dan sebuah Land Rover pada jam 11 menuju Tanah Hitam Cemor melalui Ulu Kinta. Mereka berpecah di sebuah kawasan ladang berdekatan kem Brigade Utara Pasukan Polis Hutan di Ulu Kinta. Mereka bergerak 1 kilometer untuk bermalam di situ. Mereka bergerak selama seminggu dipandu oleh SEP, Surrender Enemy Personnel yang kebanyakannya berbangsa Cina. Satu ketika mereka keluar dengan bertemankan anggota ranger dan telah terjumpa satu penempatan orang asli. Mereka berjaya mendapatkan maklumat daripada orang asli tersebut dan ketika kembali kepada kumpulan besar, mereka berkata, "Kawan, kalau mahu selamat, lebih baik tidak usah pergi." Ranger Abang Bolhi, Abang Doladi menjawab, "Mana boleh buat apa, itu terpulang kepada pegawai saya." Salah seorang SEP itu telah meminta salah seorang orang asli tersebut untuk memandu pasukan ranger ke lokasi musuh dipercayai terletak di Sungai Kinding. Di dalam perjalanan, mereka telah bertembung dengan seorang lelaki orang asli dan 2 lelaki Cina. Setelah disoal siasat, ketiga-tiganya dilepaskan kerana pemandu orang asli tersebut mengenal pasti kesemuanya sebagai pencari biji yang selalu ditemuinya. Dia hanya sanggup membawa pasukan itu ke Sungai Kinding dan tidak berani pergi lebih jauh kerana pernah terserempak dengan satu kumpulan lengkap bersenjata berkekuatan sekitar 30 orang. Orang asli tersebut meninggalkan mereka dan pulang ke penempatannya. Malam itu pasukan berehat di Sungai Kinding. Pagi esoknya, beberapa kumpulan ronda telah dihantar oleh Kapten Mohana Chandran untuk mengenal pasti keadaan muka bumi dan mencari kesan-kesan musuh. Ranger Bolhi berada dalam kumpulan Lieutenant M. Donald. Pada hari itu, mereka telah terjumpa sebuah pondok. Di dalamnya, Ranger Abang Bolhi menjumpai sekeping kertas iaitu satu resit untuk pembelian chainsaw bertarikh 24 Mac 1971. Setelah menyerahkan resit tersebut kepada Lieutenant M. Donald, beliau turun ke kawasan basuhan berdekatan dan menjumpai sehelai kemeja hijau disembunyikan di situ. Lieutenant M. Donald kemudian mengarahkan Ranger Bolhi untuk bergerak ke lokasi Kapten Mohana Chandran dan menyerahkan baju tersebut serta memberikan laporan penemuan. Hari berikutnya iaitu 12 Jun 1971, mereka menyambung aktiviti mencari kesan musuh.
Selepas berehat makan tengah hari, mereka berkumpul untuk mendengar arahan daripada Kapten Mohana Chandran. Selepas menyampaikan arahannya, kata-kata akhir beliau adalah, "Cuci senjata elok-elok, esok kita akan berperang." Kebanyakan anggota pasukan berasa kurang selesa dengan ayat tersebut kerana suara beliau juga agak lain ketika itu. Kata-kata itu juga mengganggu perhatian Ranger Bolhi ketika dalam perjalanannya pulang ke lokasi Lieutenant M. Donald. Untuk menyenangkan diri, beliau telah menjahit seluarnya yang koyak, tetapi kesemua jarum yang digunakan telah patah, hingga ke jarum yang paling besar. Semuanya membuatkan dia mula resah. Untuk melegakan hatinya, beliau telah memancing di anak sungai berhampiran. Beliau berjaya menangkap beberapa ekor ikan dan telah memasaknya untuk dimakan keesokannya. Walau bagaimanapun, beliau telah terlupa untuk membawanya bersama-sama ketika menjalankan rondaan keesokannya. Seperti dirancang, pada 13 Jun 1971, satu kumpulan ronda 15 anggota dengan 2 SEP telah keluar meronda. Mereka kemudiannya telah berpecah. Ranger Bolhi mengikut kumpulan Kapten Mohana Chandran bersama-sama Korporal Rahman bin Jaafar, Ranger Bajau, Anak Ladi dan Ranger Ali bin Jaafar. Kumpulan Lieutenant M. Donald pula terdiri daripada Korporal Osman bin Sharif, Ranger Zainal, Ranger Norsin dan Ranger Hasan bin Awang. Kumpulan ketiga pula dianggotai 5 orang diketuai oleh Korporal Musa. Ketika meronda, Lieutenant M. Donald meminta senjata M79 yang dibawa oleh Ranger Bolhi. Beliau memberitahu Lieutenant M. Donald untuk meminta kebenaran daripada Kapten Mohana Chandran. Selepas mendapat kebenaran, beliau telah menyerahkan M79 tersebut dan diberikan ganti selaras Stalin Sub Machine Gun seperti anggota lain kumpulan tersebut, kecuali Ranger Ali yang membawa Light Machine Gun LMG. Mereka meninggalkan kamp pada jam 8 diketuai kumpulan Lieutenant M. Donald. Kumpulan Korporal Musa telah diberikan arahan untuk menjalankan serang hendap di laluan yang mereka ambil. Kumpulan itu terserempak dengan seorang lelaki orang asli sedang memburu dengan sumpitnya. Salah seorang SEP menghampiri orang asli itu dan bercakap dengannya. Selepas itu mereka meninggalkan Ranger Bolhi menjadi pendahulu untuk kumpulan Kapten Mohana Chandran. Beliau diikuti 2 SEP, kemudian Kapten Mohana Chandran, Ranger Bajau, Korporal Rahman dan Ranger Ali. Mereka dipisahkan daripada kumpulan Lieutenant M. Donald dengan jarak kurang daripada 10 meter. Kata Ranger Bolhi, "Saya sedang mengikut denai yang diambil oleh kumpulan Lieutenant M. Donald apabila saya terjumpa satu laluan yang bersilang dengan denai tersebut. Laluan itu sudah pun dilintasi kumpulan Lieutenant M. Donald tanpa mereka sedari. Saya menunjukkan kesan pudar itu kepada SEP di belakang saya, SEP tersebut, dan saya mengikut jejak tersebut yang menyeberangi sebuah rabung. Selepas mengikut jejak itu untuk seketika, SEP itu mengesahkan ianya memang jejak musuh. Namun dia tidak pasti sama ada jejak itu membawa ke kamp musuh atau sekadar menuju ke hujung rabung tersebut. Kami berpatah balik untuk membawakan berita penemuan tersebut kepada Kapten Mohana Chandran. Beliau mengarahkan pergerakan dihentikan dan menyuruh saya bergerak ke depan dan memanggil kumpulan Lieutenant M. Donald untuk berpatah balik dan bergabung dengan kumpulan kami bagi perbincangan lanjut. Saya berlari ke arah di mana kali terakhir saya melihat kumpulan Lieutenant M. Donald. Hampir saja satu ketika saya melepaskan tembakan ke arah satu bayang yang muncul tiba-tiba daripada celah semak. Rupanya ia adalah Korporal Osman, anggota terakhir dalam kumpulan Lieutenant M. Donald. Saya memberikan isyarat tangan memberitahu Korporal Osman yang kumpulan itu harus berpatah balik. Saya membawa mereka ke lokasi Kapten. Semasa briefing, Kapten Mohana Chandran memberitahu kami yang semua SEP itu keberatan untuk mengikuti jejak ke kamp musuh tersebut. Mereka tahu maut yang bakal menyambut kalau mereka bertembung lagi dengan komrad-komrad lama mereka. Oleh itu, mereka enggan terlibat dalam pertembungan dengan kumpulan lama mereka itu. Jadi Kapten telah mengarahkan mereka agar mereka balik ke pangkalan tetap di Sungai Kinding tanpa diiringi sesiapa. Kapten Mohana Chandran meminta bantuan melalui radio, tetapi beliau diarahkan agar menggunakan apa yang ada sahaja. Selepas makan tengah hari sekitar jam 14,
Lieutenant M. Donald bergerak bersama kumpulannya ke arah kanan rabung itu, sementara kumpulan kami ke arah kiri. Sambil kami berjalan, Kapten Mohana Chandran mengingatkan kami tentang sungai yang berada di bawah rabung itu, yang akan membawa kami ke Pekan Cemor sekiranya kami perlu melepaskan diri. Ketika turun daripada rabung itu, saya berada di depan, diikuti Kapten Mohana Chandran, Ranger Bajau, Kopra Abdul Rahman dan Ranger Ali. Saya perasan Kapten Mohana Chandran yang memakai baju kelabu kelihatan resah dan menghisap rokok tanpa henti. Bibirnya kelihatan pucat. Saya bertanya kepadanya kalau ada sesuatu yang tidak kena. Beliau menidakkannya. Perasaan aneh menjalar di benak saya. Saya cuba menyingkirkannya dengan berlari turun daripada bukit itu. Dan ketika sampai, saya dapati terdapat satu anak sungai siap dengan paip buluh. Saya mengisi botol air tanpa menyedari yang ianya adalah sumber air musuh. Kapten Mohana Chandran mengikut saya dengan pantas tanpa berhenti, memotong saya melintasi anak sungai itu dan mula memanjat bukit di depan dengan cepat, seolah-olah beliau telah terhidu bau musuh. Selepas naik beberapa meter, saya nampak dia memberikan isyarat ibu jari kiri ke bawah, diikuti tunjukkan arah. Itu bermaksud musuh di hadapan. Tanpa membuang masa, saya berkejar ke arahnya. Sebaik sampai kepada beliau, beliau mengarahkan saya merisik kedudukan musuh di hadapan. Dengan perlahan, saya bergerak dan ketika sampai ke jarak 3 langkah panjang, saya nampak 3 orang musuh, 2 daripadanya sedang mengorek lubang. Berpakaian singlet putih dan seluar kelabu, sementara seorang lagi yang beruniform lengkap menjadi pemerhati. Tiba-tiba mata kami bertembung dan sekelip mata berlalu sebelum sesiapa memberikan reaksi. Sementara itu, Kapten Mohana Chandran sedang bersembunyi di belakang sebuah batu besar di sebelah kanan saya. Anggota-anggota lain yang masih berada di bawah bukit belum sedar tentang apa yang berlaku. Saya berbelah bagi kerana kalau nak melepaskan tembakan, saya mungkin tak mampu menumbangkan kesemuanya. Sebabnya 3 lawan 1, mulanya saya nak baling granat 36 sahaja. Tapi terfikir juga mungkin granat itu akan gagal meletup. Akhirnya saya memutuskan melepaskan tembakan dengan Sterling submachine gun itu dan saya lihat ketiga-tiganya tumbang. Kami berbalas tembakan, tapak tangan saya berjaya ditembusi peluru musuh. Sebutir lagi tembus melalui belakang ketiak kanan saya dan keluar melalui dada kanan saya. Menderu darah membasahi saya. Saya berkata, "Ya Tuhan, matilah aku." Saya terjatuh dan tergolek turun daripada bukit itu. Dan ketika itu saya telah terhilang satu kelopak peluru. Di saat itu, Kapten Mohana Chandran pantas bergerak untuk melindungi saya daripada terus ditembak musuh. Beliau mula menembak ke arah musuh sebaik sampai ke kaki bukit. Saya disambut Ranger Bajau yang bertanya pada saya, "Apa dah jadi Bolhi?" Dalam keadaan pening, saya menjawab yang saya hampir mati dan saya telah ditembak. Ranger Bajau anak ladi sebaik mendengar perkara itu, segera melepaskan saya dan mula menembak ke arah atas bukit. Ranger Bajau kemudian berlari naik sambil menembak, sehingga beliau pasti beliau sudah berada dekat dengan Kapten Mohana Chandran. Kapten mengarahkan Ranger Bajau untuk memberikan tembakan perlindungan buatnya sementara beliau menghampiri kedudukan musuh. Arahan tersebut dituruti oleh Ranger Bajau yang melepaskan tembakan tanpa henti ke arah musuh yang sedang berkubu. Ketika ini, Kopra Abdul Rahman sampai ke lokasi tersebut dan mengambil kedudukan di sebelah Ranger Bajau dan turut sama menumpukan tembakan ke arah musuh. Sementara itu, Ranger Ali berserta LMG-nya mempunyai masalah menyeberangi anak sungai itu. Melihatkan ini, Ranger Bajau berlari turun dan mendapatkan LMG tersebut. Dia menukarkan Sterlingnya dengan LMG yang dipegang Ali. Dia terdengar Kapten Mohana Chandran berteriak, "Seksyen 1 ke kiri, Seksyen 2 ke kanan, serang, serang, serang," sambil memberikan arahannya dengan tenang dan jelas. Dalam keadaan berbalas tembakan itu, di mana Kapten Mohana Chandran menembak ke arah musuh sambil dilindungi oleh Kopra Abdul Rahman. Tembakan musuh rupa-rupanya telah menghentam Kapten Mohana Chandran. Ranger Bajau berlari naik ke bukit tersebut untuk memasang LMG bagi memberikan tembakan perlindungan kepada Kapten Mohana Chandran. Tanpa disedari Kapten Mohana Chandran, peluru musuh telah hinggap di kepalanya. Beliau terus menembak sebagai tindak balas refleks
sehinggalah tubuhnya kaku sendiri di medan perang pada hari itu di hutan Ulu Kinta, Perak. Walaupun beliau hanya bersama dengan sekumpulan kecil anggota, keberaniannya berjaya mengelirukan musuh tentang kekuatan sebenar pasukan kami. Beliau tahu kami berhadapan jumlah musuh yang lebih besar selepas pertembungan bermula, tapi ianya sudah terlalu lewat untuk menanti bantuan kerana hari sudah pun lewat. Apa yang tidak diketahui oleh Kapten Mohana Chandran ialah musuh yang menunggunya ketika itu sebenarnya hanya 1/3 daripada kekuatan penuh. Selebihnya ketika itu sedang menjalankan tugas meronda. Musuh daripada kedudukan atas bukit itu melepaskan tembakan bertalu-talu ke atas Ranger Bajau dan Kopral Abdul Rahman. Ranger Ali pada ketika itu sudah berjaya menyertai mereka, tapi sesiapa pun tak dapat bergerak kerana tembakan padat yang dilepaskan musuh. Kopral Abdul Rahman menimbang situasi tersebut dan memutuskan mungkin Kapten Mohana Chandran telah terbunuh kerana beliau sudah tidak bergerak dan suaranya sudah tidak kedengaran. Beliau sendiri tidak pasti pada ketika itu. Ranger Bajau terus maju menempuh peluru musuh sambil melepaskan tembakan bertalu-talu menggunakan LMG tersebut. Ketika sedang bergerak sambil cuba merebahkan musuh yang berada di atas bukit, Ranger Bajau terasa sesuatu berlanggar dengan peha kirinya. Beliau nampak darah mula membuak daripada kesan tembakan dan berteriak kepada Kopral Abdul Rahman, "Kopral, saya kena tembak di kaki." Beliau berlindung dibantu Kopral Abdul Rahman di sebalik seketul batu besar yang sebelumnya digunakan Kapten Mohana Chandran. Dengan kekuatan musuh yang jauh lebih besar daripada mereka, tak banyak yang mampu dilakukan Kopral Abdul Rahman dan Ranger Ali. Selepas beberapa ketika mereka terdengar bunyi letupan tembakan M79, kemungkinan daripada kumpulan Lieutenant M. Donald, yang nampaknya tidak banyak memberikan kesan kepada pasukan musuh. Musuh berterusan menghujani mereka dengan peluru. Selepas setengah jam tembakan hebat, ia mula surut. Kopral Abdul Rahman dengan telinga yang masih berdesing dik bunyi peluru dan mata yang kabur di asap daripada tembakan mula mencari Kapten Mohana Chandran. Tiba-tiba beliau terlihat sebuah topi hutan tergantung pada duri sejalur rotan yang berada di situ. Beliau mengenal pastinya sebagai milik komander kompeninya Kapten Mohana Chandran. Hatinya masih berharap ketuanya itu masih hidup untuk pulang bertemu ahli keluarganya, dan berat memikirkan sebarang kemungkinan kerana beban menjadi seorang ketua itu terasa berat di bahunya. Beliau merangkak ke arah Kapten Mohana Chandran yang terbaring sambil mengarahkan Ranger Ali memberikan tembakan perlindungan. Pada mulanya beliau tidak perasan sebarang luka pada tubuh Kapten Mohana Chandran. Beliau hanya nampak kesan 2 butir peluru pada sisi kiri dan kanan kepala Kapten Mohana Chandran. Selepas tubuhnya diterbalikkan, darah membuak keluar daripada luka itu dan tiada nadi di kesannya pada tubuh kaku itu. Kegusarannya sepanjang hari itu terbukti menjadi nyata. Kopral Abdul Rahman menarik dan mengheret tubuh kaku itu ke satu lekukan berdekatan dengan posisi sebelumnya. Beliau mengambil pistol, submachine gun, kompas, peta, jam dan semua amunisi Kapten Mohana Chandran. Beliau menutup mayat Kapten Mohana Chandran dengan daun bertam dan sebelum meninggalkan kedudukannya, beliau menjerit, "Kompeni B, tembakan perlindungan. Kompeni C, serang." Ianya adalah satu tipu helah untuk membuatkan musuh berfikir yang terdapat 2 kompeni truk yang sedang menyerang mereka. Dengan teriakan itu, mereka terus menembak ke arah musuh. Selepas seketika mereka terdengar musuh mengemaskan barangan mereka untuk berundur dan melaung. "Caw, caw, caw." Beliau memberitahu Ranger Bajau dan Ranger Ali bahawa Kapten Mohana Chandran sudah meninggal. Dan baki, andai kata kami gugur semua, taburlah bunga di atas pusara, kami